Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kenaikan kadar tambang teksi dikuatkuasakan serta-merta. Ada yang setuju, ada pula yang membantah dengan tindakan ini. Namun persoalannya, di sebalik isu ini, di sebalik kenaikan itu, adakah mutu perkhidmatan yang ditawarkan turut bergerak seiring? 10 minit respon akan menjawab persoalan ini, tetapi sebelum itu kita lihat dahulu pandangan orang ramai. Kalau setakat ni mutu perkhidmatan teksi bagi saya berpuas hati. Tapi bergantung pada syarikat. Mana syarikat teksi yang dia orang duduk bawah syarikat yang bernaung macam bawah satu syarikat. Bagi saya perkhidmatan dia orang sangat puas hati. Macam kita call cepat dia datang. Ni berbanding teksi-teksi persendirian. Maknanya dia orang ni kadang-kadang tak ikut meter. Kita tengok pun macam kadang-kadang kita naik bila jam dia tak nak ikut meter. Kalau syarikat yang pemandu yang bawah satu syarikat ni, bila kita bagi aduan, diorang cepat dengar. Maknanya diorang ni ada disiplin, dia akan ikut majikan dia. Actually kalau pengangkutan awam ni selalunya digunakan oleh orang ramai kan. So bagi saya kalau taman teksi ni ada kenaikan, so mungkin akan memberi masalah lah kepada rakyat-rakyat biasa yang memerlukan pengangkutan awam sebagai pengangkutan utama diorang kan. So kalau naik, so mungkin akan menambahkan beban lah sebab 1 April pun akan ada GST. So benda tu akan membebankan lagi rakyat biasa. Okey, pada pendapat saya tidak bersetuju kerana dia sedikit memberi impak kepada rakyat lah. Kadang-kadang sekarang kita tahu kenaikan barang, harga barang pun dah meningkat. So bagi pengguna-pengguna yang macam orang kata dia teksi ni satu kenderaan tetap, kenderaan awam yang digunakan. So benda ni akan jadi efek kepada dia lah, terutamanya pada penduduk-penduduk di bandar utama. Baik, untuk terus membincangkan mengenai isu ini, kita terus bersama dengan tetamu kita, Datuk Dr. Makmur Osman, Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Baik Datuk, terus kepada persoalannya, ramai pengguna yang merungut disebabkan kenaikan tambang sehingga 67%. Di sebalik kenaikan ini, adakah kepentingan pengguna yang diutamakan? Kita lihat dengan pengumuman yang secara tiba-tiba, pengguna terkejut dan ramai di kalangan pengguna merasakan bahawa tidak ada pembelaan kepada pengguna. Terutamanya pengguna-pengguna yang kadang-kadang itu terpaksa menggunakan perkhidmatan teksi. Kita percaya bahawa perkhidmatan teksi ini mempunyai justifikasi untuk memohon peningkatan harga tersebut. Tetapi justifikasi itu tidak jelas kepada pengguna. Kerana setakat ini tidak ada jaminan peningkatan mutu, dan kita lihat teksi masih teksi lama lagi, sikap pemandu masih lagi sikap yang seperti begitu ya. Dan banyak juga sebahagian pemandu-pemandu itu mengambil kesempatan dengan tidak menggunakan meter dan sebagainya. Jadi saya percaya bahawa perkhidmatan teksi ini adalah satu perkhidmatan yang pada masa tertentu perlu. Dan mungkin sebahagian daripada kita menganggap bahawa teksi ini adalah public transport. Tetapi kalau kita bandingkan zaman masa saya kerja dahulu, teksi, orang saya naik teksi, orang lain naik teksi yang sama, dia boleh sharing harga. Itu dinamakan macam public transport. Hari ini, walaupun teksi itu dia kategori public transport, tapi sekali kita telah meng-hire, maka kita privately, kita saja yang pakai itu. Jadi itu yang barangkali kita merasakan beban itu sangat besar sebab kita tanggung sepenuhnya sendiri. Tetapi pengusaha teksi juga mengatakan beban terhadap mereka apabila kos penyelenggaraan yang meningkat sehingga 33%. Dalam hal ini, adakah kos itu perlu dialihkan kepada pengguna? Sebab itu saya katakan tadi bahawa dia mesti ada kaedah bagaimana kos ini mereka boleh kurangkan secara sendiri. Maksudnya mungkin mereka mempunyai central workshop, mereka boleh import spare part secara pukal sehingga boleh mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan kalau penyelenggaraan itu dibuat mengikut jadual, maka saya rasa kos itu tidak akan melambung secara mendadak. Namun demikian kita percaya bahawa semua orang sekarang ini pun sibuk nak minta naik harga, naik gaji. Dan sebab itulah pemandu teksi juga tertekan kerana pendapatan mereka statik sedangkan mungkin kos mereka meningkat. Sebab itu saya rasa harus kita bincangkan terlebih dahulu untuk semua stakeholder. Maksudnya pihak pengguna mesti dibuat berbincang, pengusaha-pengusaha teksi juga harus dibincang, pemandu teksi yang individu juga harus disertakan, dan kerajaan juga wajar memikirkan bagaimana kos-kos yang boleh kita kurangkan itu kita kurangkan bersama. Sebab pendekatan yang mendadak demikian itu seolah semuanya diserahkan kepada pengguna. Kita lihat teksi-teksi yang ada sekarang ini masih lagi dalam teksi yang majoriti masih lagi teksi yang saya rasa teksi dah buruk lah ya. Sepatutnya patut dah ditukar.
Jadi untuk menukarkan itu mesti ada satu peraturan taksi umur berapa yang dibenarkan berjalan. Seperti yang ditetapkan oleh Puspakom. Ya. Datuk, di sebalik peningkatan ini, pengguna boleh bersetuju sekiranya kualiti keselamatan ditingkatkan, pemandu yang bertauliah ditempatkan dan juga keadaan teksi yang selesa dan yang boleh kita katakan dalam keadaan kondusif. Ya. Adakah pengusaha teksi bersedia ke arah itu? Dia bina. Saya rasa soalan tu kalau seperti kata pepatah Inggeris, you give peanut and get monkey. Maksudnya kalau pengguna bersedia untuk membayar lebih sedikit, dan saya yakin bank taksi juga boleh menyediakan perkhidmatan tersebut. Tetapi sekarang persoalannya, sepatutnya mereka menyediakan perkhidmatan tersebut, baru kita dia minta peningkatan harga. Bukan dia minta peningkatan harga, nanti kita kemudian akan tingkatkan mutu. Kalau kita lihat perkhidmatan taksi di luar negara, mereka itu memang sentiasa mematuhi peraturan. Dari segi kita tengok etika, akhlak pemandu dia, taksinya bagaimana sentiasa bersih, dan tambangnya pun tinggi. Tambangnya memang tinggi dan tapi ada keselesaan dan keselamatan. Hari ini kita tengok kadang driver taksi itu ada soal merokok, ada juga barangkali yang terlibat dengan dadah. Sebab itu saya sangat mengharapkanlah supaya ada satu centralized data untuk semua pemandu-pemandu taksi ke pemandu bas ke dan sebagainya, supaya mereka-mereka yang tidak layak langsung tak dibenarkan menjadi pemandu, kerana ini boleh mengancam keselamatan dan nyawa pengguna. Baik. Saya rasa itu lebih mahal harganya bandingkan dengan keselesaan yang lain. Sebelum ini, kenaikan ini adalah disebabkan adalah untuk memastikan pemandu taksi ataupun pengusaha tidak menaikkan kadar tambang sukati. Adakah penguatkuasaan sebelum ini tidak memberi kesan yang positif? Sangat sukar untuk melakukan penguatkuasaan sebab kadang-kadang tu ada wheeling dealing. Kita bersedia maklum bahawa kadang-kadang tu dalam keadaan terdesak, pengguna tidak ada pilihan. Terpaksa menggunakan dan terpaksa juga tutup mata. Sebab itu saya katakan tadi bahawa kalau kita boleh mempunyai satu sistem bagaimana semua itu boleh dipantau secara remote, ini barangkali boleh berlaku. Misalnya, wajibkan semua taksi itu mengeluarkan risik. Baik. Baru kita boleh kita mengesan bahawa benda ini berlaku, kita panggil peningkatan yang memeras cekik darah dan sebagainya. Dan aplikasi seperti MyTaxi dan sebagainya itu juga boleh membantu ke arah itu satu yang bagi saya sangat membantu, terutamanya bagi kalangan-kalangan yang pandai menggunakan aplikasi tersebut, kerana kita boleh menganggarkan berapa jauh taksi itu sampai tempat kita, berapa lama, dan kita mempunyai maklumat pemandu taksi tersebut, dan ini boleh memberikan keselesaan dan jaminan keselamatan kepada pengguna. Datuk, dalam hal ini juga bagaimana pengguna boleh menyesuaikan keadaan perbelanjaan mereka dengan kenaikan tambang taksi ini? Ya, paling-paling pun kalau mereka boleh kongsilah. Satu taksi maksimum boleh 4 orang, mungkin kalau dia boleh kumpul 4 orang, dia boleh share. Adakah ia efisien? Sangat sukar. Sebab kita tidak mempunyai keperluan yang sama pada masa yang sama. Jadi saya sangat mengharapkan supaya isu ini diberi pandangan serius oleh semua pihak, kerana kita tidak mahu pengguna terbeban, pengguna sengsara. Baik. Tetapi kita juga tidak mahu pemandu taksi sengsara, kecewa, sehingga mereka akhirnya mengambil tindakan-tindakan di luar jangkaan kita. Betul. Jadi apa yang kita harapkan supaya ada, kita panggil dia mutual understanding dalam hal ini, supaya pemandu taksi juga boleh mendapat pendapatan yang boleh hidup dan selesa. Dan kita tidak mahu pula di atas kesengsaraan pengguna. Sebab itu kita lihat sekarang ni, saya rasa ada pada masa tertentu win-win situation. Taksi seolah berlebih. Ada masa tertentu, peak hour taksi tak ada langsung bila kita perlukan. Jadi sebab itulah kena perlu ada satu sistem. Betul. Bagaimana supaya distribusi taksi dan sebagainya betul-betul boleh memberikan keselesaan untuk menjamin kepentingan pengguna kepada semua juga dan kepada pengusaha taksi juga ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Mahmud Osman, Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kesimpulannya, kenaikan tambang turut memberi kesan kepada peningkatan kos sara hidup pengguna. Namun di sebalik isu ini, kita harus menjadi pengguna yang bijak. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.